Subuhun qudus wal malaikatu waruh wa rabbul malaikatu waruh. Nabi ada sebut dalam hadis. Tuan buka dalam kitab Fiqh Ad-Dalil. Kitab Fiqh Ad-Dalil bukan ditulis oleh mazhab Syafi'i. Fiqh Ad-Dalil ditulis oleh mazhab Hambali. Orang yang bermazhab Hambali, dalam kitab Fiqh Ad-Dalil dia tak larang membuat sembahyang 20 rakaat. Hambali, mazhab Hambali, orang Saudi. Dia tak tulis, dia tak kata pun sembahyang 20 rakaat salah. Dia kata Rasulullah buat 8 campur dengan witir 3, 11. Dan taklah salah kalau tuan-tuan nak lebih daripada 8 rakaat. Kerana Nabi kata salatul lail masna masna. Sembahyang malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Selagi mana hang mampu hang buatlah. Tak salah tuan-tuan buat 20. Tak salah tuan-tuan buat 8. Sekarang ni timbul masalah. Kita nak paksakan fahaman kita pada orang. Kita faham dengan faham kita. Kita nak fahaman kita ni masuk pada kepala orang lain pula. Ini masalah yang berlaku, yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Nak ikut kepala kita, tidak melihat kepada kesesuaian keadaan, kesesuaian masa. Umpamanya tazkirah. Memang Rasulullah tidak pernah buat tazkirah Jumaat dan tazkirah Ramadan, Nabi tak pernah buat. Tetapi dalam keadaan zaman sekarang ni tazkirah kena buat. Kerana banyaknya persaingan daripada benda haram, benda maksiat. Benda haram sekarang 24 jam. Kedai jual arak, disko, berselepah, berselerak sepanjang jalan. Televisyen 24 jam sepanjang hari. Bukan setakat satu channel, beratus channel. Takkan kita mengaji hanya dalam luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan kuliah tutup. Kita nak tumpu sembahyang sunat. Tetapi kerja-kerja merosakkan masyarakat tidak pernah tutup. Kerja melalaikan manusia tak pernah berhenti. Habis itu kita kenapa hentikan kuliah dalam bulan Ramadan? Kuliah inilah yang nak lawan balik kurang-kurangnya, memberikan kepahaman balik pada manusia. Memang Rasulullah dulu tak buat tazkirah Jumaat, tazkirah Ramadan. Tetapi zaman sekarang kena buat. Inilah yang dipanggil sebagai ijtihad, yang kita kena buat. Dan benda ni tak bercanggah dengan syarak. Buatlah. Pasal apa yang bantah? Pasal apa yang larang? Kenapa tak bantah? Kilang arak beroperasi 24 jam. Arak beroperasi 24 jam. Kenapa tak diarah tutup? Menghormati bulan Ramadan, tutup. Tak ada. Jalan on. Kenapa kuliah diarahkan tutup? Dengan kuliah inilah nak bagi kepahaman pada masyarakat. Nak bagi orang faham, nak bagi orang sedar, nak bagi peringatan. Pada bulan Ramadan ni yang tak pernah sampai pun datang. Jadi kita kena raikan tetamu-tetamu Allah ni. Bulan-bulan biasa dia jarang datang, sibuk. Bulan Ramadan dia tak sibuk, sebab tu dia datang. Jadi kita kena rai dia dengan santapan roh, santapan rohani. Kadang-kadang kita pun tak kenal dia jiran kita. Bulan Ramadan baru sampai, sembahyang sebelah menyebelah, datang ziarah anak ke? Kita tanya dia, tak ada, saya memang orang sini. Oh, tak pernah nampak. Saya setahun sekali je datang surau. Oh. Jadi orang macam ni kita kena raikan dia. Bila kita tak setuju, apa sebab tak setuju? Salah di mana tazkirah? Dia kata Nabi tak buat. Berapa banyak Nabi tak buat yang kita buat, tak salah pun. Traffic light Nabi tak buat pun kita buat. Kenapa ikut? Pukul 2 pagi dia berhenti traffic light depan dekat sekolah, berhenti 2 pagi. Kereta sebiji pun tak ada, merah berhenti. Jalanlah abang, tak ada kereta. Salah, langgar lampu merah. 5 minit tak hijau-hijau lagi, rupa rosak tuan-tuan. Menyesal balik rumah, celaka berhenti. Yang tu pasal apa? Yang kita taat sangat.
Sedangkan Nabi tak buat pun. Kenapa kita terima konsep lampu merah? Sedangkan Nabi tak pernah buat. Kenapa yang patuh sangat? Ini yang kita kena faham, tuan-tuan. Zaman sekarang ni, pasal ni masalah ni. Semuanya tak ada. Kunut tak ada. Ni apa buat kunut ni? Mana ada Nabi buat kunut? Nabi buat kunut kalau ada sebabnya. Ada mudarat, ada musibah, baru Nabi buat kunut. Yang kita buat kunut tiap-tiap hari ni pasal apa? Dah tak bagi buat kunut pula dah. Subuh tak ada kunut. Islam mudah. Nak buat-buat, tak mau buat sudah. Apa yang tuan-tuan faham dengan perkataan Islam tu mudah? Islam tu mudah maknanya nak buat-buat kalau benda sunat, tak mau buat sudah. Tetapi hari ini orang faham Islam tu mudah apa? Jangan buat. Kunut jangan buat, mudah. Wirid jangan buat, mudah. Selawat jangan buat, mudah. Padahal Islam tu mudah, maknanya ialah nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Itulah mudah. Nak buat pun tak salah, buat pun bagus. Itulah mudah. Pilihan. Sekarang ni kita paksa, jangan buat. Islam tu mudah. Baik. Jangan buat, Islam tu mudah. Itu maknanya jangan buat. Mudah tak mana? Jadi susah pula aku nak buat dia larang. Sudah. Mana jadi susah? Islam tu mudah, maknanya ada pilihan. Ada pilihan. Semayang zuhur 4 rakaat. Kena berdiri. Saya sakit ustaz. Duduk. Duduk pun tak boleh ustaz. Saya tak boleh semayang duduk. Pasal apa pula? Saya kena rotan. Duduk dalam penjara, kena rotan 6 kali. Pasal ada dadah. Bengkok, coy, pecah ni. Nak duduk lagu mana? Semayang berdiri. Semayang berdiri. Terus saya duduk pun tak apa. Tuan-tuan kalau masuk penjara, cuba tengok orang yang kena sebat 6 kali, 8 kali, 10 kali tu. Pecah punggung dia. Pecah isi dia. Daging pun pecah. Sentuh pun tak boleh, duduk pun tak boleh, pakai seluar pun tak boleh. Dia nak sembahyang macam mana? Berdiri. Rukuk berdiri, sujud berdiri. Itulah mudah. Kena sembahyang juga. Bukan kata mudah, tak usah sembahyang. Udah sakit, tak sembahyang. Islam tu mudah, jangan sembahyang. Bukan macam itu. Islam tu mudah, okey, sembahyang berdiri. Ustaz, saya ni pergi mancing. Oi, mancing di mana? Laut. Kenapa tak mancing di pasar? Banyak ikan. Pancing di laut tak salah, pergilah pancing. Sewa bot pancing di laut. Pulau 9, Pulau 8 disewanya bot. Jadi bila masuk zuhur ustaz, kadang laut tu bergelora. Kalau saya sembahyang berdiri sudah begini ustaz, tak boleh tetap ustaz. Kadang-kadang jatuh ustaz. Jadi boleh tak kalau saya duduk sembahyang ustaz? Boleh? Boleh, sembahyanglah duduk. Walaupun sihat, walaupun tak ada uzur, duduk. Apa sebab saya nak duduk ustaz? Saya bukan uzur. Uzurnya sebab kamu tak boleh berdiri tegak. Sebab bot kamu teromak ambing. Itulah mudahnya Islam. Sembahyang duduk. Bukan makna mudahnya Islam jangan buat. Kalau udah susah sangat nak berdiri, tu usah buatlah. Tuhan faham. Tuan-tuan ingat Tuhan tu pak menekan kita. Sebab ada orang kata kalau kita tak payah buatlah, Tuhan faham. Tuhan bukan pak saudara kita, dia nak faham, tuan-tuan. Buat tetapi mengikut kaedahnya. Masalah kita hari ini menimbulkan kekeliruan. Mana ada Nabi selawat sembahyang tarawih? Mana ada Nabi selawat sembahyang tarawih? Memang Nabi tak buat sembahyang tarawih, Nabi tak buat. Dan kita pun tak pernah selawat masa sembahyang tarawih. Siapa yang selawat semasa sembahyang tarawih? Tolong beritahu saya. Suruh dia dah buat. Ada tak tuan-tuan buat semasa sembahyang tarawih selawat? Tak ada. Tuan-tuan buat masa bila? Dah habis sembahyang. Di mana bid'ahnya? Bengong siapa yang kata bid'ah ni. Nabi betul tak pernah buat sembahyang tarawih selawat. Memang Nabi tak pernah buat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Waladdallin, fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Ada? Tak ada. Kita pun tak buat. Yang kita buat sekarang bila? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Subhanal malikil ma'bud. Tu semayang ke? Dah habis semayang tu? Dah habis semayang. Masa bila kita buat tengah semayang? Jadi di mana yang datang bid'ahnya? Yang bid'ahnya sedang semayang selawat. Itu baru bid'ah. Yang tuan-tuan selawat sekarang ni benda dah habis. Habis semayang. Dah habis semayang. Bolehkah dipanggil semayang tarawih? Tak ada. Tuan-tuan faham tak maksud saya ni? Macam tak setuju ni. Memang Nabi tak buat selawat masa semayang tarawih. Betul, saya setuju. Tetapi tak salah kita buat jika dah habis semayang. Semayang tarawih 2 rakaat stop. Habis je salam, bukan lagi semayang. Tadi subuh tadi, tuan-tuan dah bagi salam kanan, salam kiri. Sekarang tuan-tuan semayang lagi ke? Dah lah, habis lah. Tuan-tuan nak balon, nak buat apa? Buat lah. Tu imam tadi zikir. Boleh? Tu imam tak boleh zikir pun boleh. Tu baca doa. Tak mau baca doa pun tak apa. Cuma sombong lah siapa tak baca doa. Tu saja. Itu salah duk petikai orang buat selawat. Itu salah petikai. Bukan dia selawat sedang semayang. Dia selawat dah habis semayang. Kalau nak kirakan lepas semayang tak boleh buat apa, korek hidung pun tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pergi korek hidung lepas semayang tarawih. Nabi ada buat korek hidung? Kalau nak kira semua hak Nabi buat. Inilah dia pahaman yang mengelirukan masyarakat. Kenapa orang tua-tua dulu selawat? Pak saya nak bagi tu imam rehat. Tuan-tuan ingat tak, jadi tu imam ni tak penat lah. Dia bukan penat baca aja, penat minda. Lepas ni nak baca ayat apa tau. Lepas ni rakaat berapa tau. Dia kena ingat macam-macam. Jadi yang tolong peringat dia, ni 2 rakaat, ni 2 rakaat. Tok Bilal. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Sekali masuk subhanal malikil ma'bud. Sekali baca doa pula. Oh, ni rakaat yang keempat dah. Dia ingat yang tu lah. Tu yang datangnya al-khalifatul awal ba'da Rasulillah. Dia ingat, oh ni dua khalifatul tsani, khalifatul tsalits. Dia ingat, tu tujuan dia. Yang keduanya tujuan dia nak rehat. Yang keduanya supaya tak lara. Sebab lepas-lepas semayang tu rehat, daripada duduk menong kan menyembang. Habis semayang 2 rakaat menyembang. Lin Chong Wei kalah. Kalah. Tadi Jepun dia menang kan? Menang ni. Taiwan kalah pula. Daripada duduk menyembah pasal Lee Chong Wei kalah badminton, baik selawat. Kalaulah tuan-tuan tak selawat, bid'ah, tuan-tuan tak usah selawat, tuan-tuan menyembah bab bola. Tapi kalau syukur Adam masuk menang, bid'ah tak tu? Kenapa tak kata bid'ah? Nabi tak pernah menyembah pasal syukur Adam main bola. Ni tuan-tuan kena faham, benda dah habis semayang, kenapa nak petikai selawat? Islam tu mudah, nak buat, tak mau buat sudah. Bukan makna Islam tu mudah, jangan buat. Itu salah. Itu salah. Apa salah selawat? Benda pahala. Yang salah selawatnya bila tuan-tuan menjerit, tu baru salah. Berlawan-lawan menjerit, tapi tak tahu apa nak jawab. Semalam saya sebut di Kemensah. Subhanal malikil ma'bud. Dia jawab, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammad. Boleh. Tak apa bunyi. Nampak bunyi tu macam bila nak habis. Bukan nampak sallallahu alaihi dah. Bila nak habis. Nampak bunyi macam itu. Bila jawab macam itu, budak yang membisikkan di belakang tu jawab, lambat lagi. Kita berjenguk pun tingkap. Siapa nak jawab? Jadi tuan-tuan, jadi tak ada timbul masalah apa. Kunut Rasulullah dia buat bila ada musibah. Betul. Tetapi siapa yang buat subuh kunut tiap-tiap pagi? Yang buat kunut subuh tiap-tiap pagi Umar Al-Khattab. Tuan-tuan berani kata Umar tu bid'ah? Berani kata? Pergi kata? Alim sangatkah kita dengan Umar Al-Khattab? Umar buat subuh tiap-tiap pagi kunut. Kalau yang lebih alim tentang Rasulullah, kita ke Umar? Umar